اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla kerana saya dapat diberi kesempatan untuk datang hari ini. Rasanya 2 hari saya tak dapat datang untuk tengok tapak kompleks ni. Alhamdulillah hari ini hari Isnin 30 hari bulan 5 2022. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kalau kira hitung hari mana kita dah masuk bulan ke-7 pembinaan kompleks Baitul Biak bermula pada Oktober, bila mana kita pecah tanah dengan kita buat solat ajak dan solat duha dekat sini. Kemudian dibinakan tembok ataupun penghadang daripada zinc ni. Kemudian pembinaan secara seriusnya bermula pada November 2021. Dan kalau dihitung kira hampir kurang 6-7 bulan lah kita telah dalam pembinaan. Dan alhamdulillah setakat ni yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut persennya kita telah menyiapkan 55% pembinaan di kompleks Baitul Biak insya-Allah. Kalau kita lihat, kalau boleh saya tunjuk sebab nak panjat risau sebab dia memang tengah buat kerja bahagian atas tu. Okey, bangunan kita akan bina dalam bentuk L. Kalau kita tengok huruf L tu ada bahagian pendek dan ada bahagian panjang dia. Dan tingginya 2 tingkat. Tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi belah atas tu bumbung lah. Tapi bumbung tu jenis bumbung yang ada bertutup dan ada yang terbuka, maksudnya boleh kita naik ke atas untuk cuci bumbung tersebut. Saya nak istilahkan pun saya tak reti lah macam mana bumbung ni. Cuma begitulah keadaan dia. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau ahlan wa sahlan Tuan Haji Ismail, sihat. Moga sihat yang dapat menonton. Cuba share dulu sekali video ni, moga mendapat manfaat kepada kita dan khususnya kepada seluruh para penyumbang. Dan kalau depan saya ni, inilah tapak yang kita buat surau. Surau ni kita anggap sebagai syiar kepada pembinaan ni, iaitulah boleh memuatkan maksimum 200 jemaah dalam satu masa insya-Allah. Dan kita akan maksimumkan penggunaan surau ni. Dan alhamdulillah untuk dana surau ni kita telah cukup bagi khususnya dalam pembinaan. Cuma kalau ada tambahan lepas ni mungkin kita nak pasang kapet dan sistem PA sistem saja insya-Allah yang diperlukan selepas ni. Dan di sebelah sana tu ada bilik pentadbiran. Dan juga di sini ada kedai. Ada kedai, tapi kedai ni kalau tengok sesekali tu macam Kaabah pula tengok. Tapi bukan Kaabah lah, macam saja. Sebab dia petok tu macam tu. Jadi kedai ni insya-Allah akan digunakan sepenuhnya. Khususnya saya sendiri insya-Allah akan gunakan kedai ni. Kita akan sewa sebagai salah satu HQ kepada Kokotin insya-Allah di sini. Dan tempat saya duduk ni sekarang ni tempat pekerja-pekerja lepak, pekerja-pekerja berehat. Di sini kita akan bina lebih kurang 4 ataupun 5 kedai yang kita akan sewakan kepada masyarakat ataupun ada yang kita gunakan untuk menjana pendapatan. Khususnya saya dah sebut semalam, contohnya kedai gunting rambut. Saya tengok di kawasan kampung Cik Zainal ni tak nampak lagi kedai gunting rambut. Tak tahu kat mana. Mungkin ada tapi kita tak tahu. Tapi insya-Allah kita akan buka dekat sini dengan kedai jahit dan juga ada beberapa perkara yang kita akan buka di sini insya-Allah sebagai apa memenuhi fardu kifayah kepada pembinaan kewujudan kompleks Baitul Biak di sini insya-Allah. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok itulah gambaran dia. Saya boleh berjalan sikit lah. Matahari terik. Pakai spek dulu. Okay. Okey. Inilah gambaran dia. Dan di depan saya ni, ini kita akan buat sebagai homestay. Kat bawah ni ada 2 unit. Ada 2 unit homestay yang boleh disewa oleh mana-mana masyarakat. Dan ni gambaran apa-nama surau daripada bahagian sisi belakang. Sini akan buat macam-macam lah kat sini. Boleh kita akan jadi sebagai tapak
untuk taman kepada para penghuni di Batu Biak ni, insya-Allah. Adalah gambaran. Tanah dia tak luas, hampir-hampir 1 ekar lah. Tanah dekat sini hampir-hampir 1 ekar. Dan kita ziarah kantin, tengok kantin pula. Okey. Ya. Tu kerja-kerja dengan rancak buat tinggi kan. Saya nak panjat pun kadang gayak. Jadi dia kata jangan panjat lah. Jangan buat kerja. Okey, kalau tengok dekat sini lah kantin. Kantin ni saya buat jenis terbuka. Bukan saya lah, kami buat jenis terbuka. Dan dalam masa yang sama, kantin ni boleh juga dijadikan dewan. Kalau ada program-program besar yang memerlukan kawasan bertutup ataupun berbumbung, insya-Allah kantin ni boleh memuatkan lebih daripada 300-400 orang boleh muat, insya-Allah. Baik, inilah kantin dia. Kalau siap satu masa nanti di sinilah. Kalau siap nanti, cantiklah, insya-Allah, insya-Allah. Pelajar akan ambil makanan kat sini, beratur dan sebagainya. Okay, kita pergi pada perpustakaan pula. Okey, ni perpustakaan. Perpustakaan merangkap, kita akan jadikan juga sebagai bilik study pelajar. Kalau dia nak study, bilik ni insya-Allah akan jadi tempat yang sangat sesuai untuk mereka. Saya ada tunjuk gambar maktabah atau perpustakaan milik Ketua Pemuda UMNO, Datuk Ashraf Wajdi Dusuki. Saya rasa nak buat macam itulah, konsepnya macam tu. Iaitu konsepnya mungkin di dinding ni semuanya kita tak rak-rak buku. Dan di tengah-tengah ni mungkin ada meja. Memang santai lah, insya-Allah. Cantik lah, insya-Allah. InsyaAllah sekadar yang kita boleh create lah, ikut kemampuan kita, insyaAllah. Di depan saya ni ada tandas. Tandas bagi tingkat 1. Sepanjang bangunan ni sampai tingkat 2 itu tandas. Ada tempat yang tandas khusus untuk mandi dan sebagainya. Baik. Jadi suatu yang merumitkan juga sikit bagi kami dekat sini adalah ini bukan kolam renang tapi disebabkan saluran air daripada jiran-jiran ke tanah kami ni. Jadi insya-Allah kami terpaksa buat longkang. Kita akan tembokkan kawasan ni. Tembok yang ni kita akan runtuhkan, kita buat baru. Sampailah kita menutupi kawasan insya-Allah. Dan sebalik tembok tersebut kita ada longkang yang akan kita buat. Di sini saya cadang nak letaklah 4-5 ekor ayam. Ada itik ke apa yang mana bila makanan tak habis ataupun ada sisa-sisa makanan, kita boleh bagi dia memakan, insya-Allah. Bukan masa yang sama, bukan sekadar kita bagi dia makan, kita dapat hasil juga, insya-Allah. Walaupun tak banyaklah, sekadar yang boleh orang kata buat main-main gitulah. Itulah keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana di kompleks Batu Biak ni, saya berada dalam kantin ni. Itulah suasana dewannya belakang tu, luar. InsyaAllah saya rasa boleh memuatkan, boleh main, hatta boleh main badminton sebab kita punya tingkat ni tinggi. Boleh main pingpong dekat sini, macam-macam yang permainan yang boleh kita buat dekat sini, insyaAllah. Jadi kita tengok sikit, jelajah lagi sedikit, tengok gambaran surau kita, insyaAllah. Ini kantin Jadi kat sini saya akan kuasakan pemakaian kantin ni. Kita tidak boleh berselipar. Selipar kena tinggal kat luar belakang, insyaAllah. Okey, ni surau. Ni surau kita. Ni surau kita, insyaAllah. Surau. Alhamdulillah. Okey, ni surau kita. Kiblatnya mahala ke sini. Itulah, kita akan buat mihrab dekat situ, insyaAllah. Sekadar yang kita buatlah ikut kemampuan kita. Tak perlu kita nak bermewah sangat sebab bukan duit kita, duit orang. Kita buat sekadar mampu, asalkan kita boleh laksanakan ibadat solat dekat sini, insyaAllah. Cuma insyaAllah saya akan buka nanti bagi siapa-siapa nak infak kapet untuk solat. InsyaAllah kita akan buat bila mana dah siap surau nanti, dan nampak siap surau ni, kita akan bukakan peluang. Terima kasih Ustaz Atoy. Apa khabar Ustaz? Syukur pada Allah SWT atas semua bantuan sahabat-sahabat Budi share pada pagi ni, alhamdulillah. Ni tangga lah, saya tak berani nak pergi sebab biasa mereka campak-campak ada benda-benda tengah buat kat atas tu. Kita risaulah, walaupun pakai safety ni tapi kita risau juga. Kepala kita satu je, tak ada spare part. Ini kawasan. Okay. Ada kawasan lagi.
Di sini kita akan buat futsal insya-Allah. Kita akan tempat futsal untuk riadah pelajar-pelajar. Ini gambaran bilik pentadbiran. Masya-Allah. Situ kita akan buat dua laluan masuk ke komplek ni. Laluan 1 dan laluan 2, dan insya-Allah lah kita akan letak satu post guard dekat sini untuk menjaga keselamatan. Okey, ni. Ini bakal menjadi SQ. Bukan sekadar SQ Kokotin, tapi insya-Allah saya akan sewa. Bukan maknanya kita ambil duduk free, tapi kita akan sewa dengan Baitul Diyak. Akan masuk balik kepada kantung Baitul Diyak. Itulah yang kita buat sebagai untuk menjana pendapatan. Baik, dan juga kita akan jadikan sebagai koperasi untuk menjana pendapatan dekat sini insya-Allah. Baik. Ini gambaran dia. Okey. Ini luah lagi ni. Ke depan tu ada lagi kawasan. Dekat situ kita akan bina 4 atau 5 buah kedai runcit. Kedai untuk disewakan dan juga untuk kita sendiri beroperasi. Ini gambaran kompleks Baitul Diyak daripada arah sisi kanan. Okey. Ya, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, saya boleh buat conclusion bahawa pembinaan kita telah cecah telah cecah 55% pembangunannya, dan tolong doakanlah insya-Allah saya dalam usaha untuk mencari baki 1 juta lagi untuk mencukupkan dari sudut pembinaan dan juga dari sudut fasiliti yang diperlukan bagi pembinaan kompleks ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam usaha tersebut saya insya-Allah pada 2 bulan nanti akan pergi ke Terengganu. Ada 6 program dekat sana. Mana tahu kok jumpa dengan jutawan-jutawan, hartawan yang boleh membantu kami sekadar yang mampu. Boleh kita sebarkan lagi peluang-peluang infak dan wakaf bagi semua masyarakat kat sana. Itu gambaran lah. Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang boleh saya sebut. Moga dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang support saya sejak daripada awal sampailah ke penghujungnya insya-Allah. Sama-sama kita doakan agar terrealisasi pembinaan kompleks Baitul Diyak ini untuk melahirkan para hufaz yang berkemahiran. Yang penting sekali terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mereka menghafaz Al-Quran, mereka memahami ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu akademik dan juga ilmu-ilmu vocational, kemahiran untuk masa depan mereka. Antaranya kita akan buka sebab semalam saya pergi gunting rambut. Bayang gunting rambut budak-budak sekarang RM RM15. Saya tak pastilah tukar gunting itu tipu ke apa, tapi anak kata RM15. Maknanya boleh menjana pendapatan. Itu maknanya bagi anak muda yang mungkin kata saya tak ada kerja, saya tak ada kemahiran, cuba belajar. Belajar menjahit ke, belajar gunting rambut ke, sebab dia satu fardu kifayah. Daripada kita meletakkan kepala kita dijahit oleh orang yang bukan Islam, baik kita bagi pada orang Islam untuk menjahit kepala pula, untuk gunting rambut kita insya-Allah. Jadi salah satunya kita akan bina kedai dekat sini, belajar teori dalam gunting rambut dan diaplikasikan dekat sini insya-Allah. Bukanlah mangsa pelanggan jadi mangsa, tapi untuk memberi kredit pada mereka untuk mereka belajar dan lebih yakin diri untuk satu masa nanti bila habis belajar, nak tunggu sambung belajar ke, nak tunggu alam pekerjaan, dia boleh buat sesuatu yang boleh menjana pendapatan insya-Allah. Jadi sekadar itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsi pada pagi ini. Terima kasih semua sekali lagi saya ucapkan, khususnya yang sudi share video ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang dapat membantu tuan-tuan, yang dapat memberi ganjaran kepada tuan-tuan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala, dan tolong doakanlah saya. Kadang-kadang saya punya semangat ni naik dan turun. Bila mana ujian datang, fitnah, ujian, orang kata itu, orang kata ini dan sebagainya, saya rasa saya sebagai seorang manusia rasa down lah. Ada down. Tiba-tiba ada isteri sebut sabarlah bang, sabar dan sahabat-sahabat kata sabar dan sebagainya. Kita teruskan juga melangkah, dan sampai sekarang tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya masih lagi bersemangat untuk membina kompleks ini sampai siap insya-Allah. Mana tahu satu masa nanti kalau dah siap, walaupun saya tak ada, sekurang-kurangnya dapatlah sedikit saki-baki pahala yang ada kat sini dapat saya guna di alam barzakh nanti insya-Allah, di alam akhirat. Jadi sekarang itu sajalah daripada saya, minta maaf tuan-tuan sekalian sedikit ambil masa tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.